Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk pada episod yang ke-20. Maknanya kita dah 19 Ramadan. Nanti tak lama kita nak 10 malam terakhir itikaf. Kita dah bincang kenapa pasal itikaf, tapi hari ni kita nak bincang sekali lagi lah. Ada beberapa tambahan sedikit lagi supaya kita semangat nanti buat itikaf ni dengan ilmu lah. Jadi kita nak terus sahaja, insya-Allah kita nak cerita pasal itikaf juga untuk 10 malam terakhir ni. Jadi 10 hari terakhir bulan Ramadan ni sebenarnya merupakan seperti mana kita kata dalam podcast yang sebelum ni lah. Dia adalah hari yang paling istimewa pada setiap tahun, sebab masa tersebut kita nanti kemunculan Lailatul Qadar. Jadi seperti malam tersebut diumpamakan oleh Allah sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selain itu, Allah juga telah janjikan keampunan bagi dosa-dosa yang telah lalu untuk mereka yang menemui malam tersebut. Jadi apa kita nak buat, seperti mana kita dah bincang sebelum ni, yang paling bagus ialah melakukan itikaf di masjid. Menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap ibadah kepada Allah dan mengharapkan keredaan dia. Memutuskan hubungan dengan orang ramai dan dunia, yakni bagi tumpuan semata-mata pada ibadah. Dan ditambah pula dengan puasa, maka besar kemungkinan seseorang akan menemui malam tersebut. Jadi Rasulullah SAW dia tak pernah tinggalkan amalan itikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sejak dia disyariatkan. Jadi baginda mula itikaf pada waktu petang 20 Ramadan dengan berniat melakukan itikaf selama 10 hari. Baginda keluar daripada tempat itikaf pada pagi hari raya Aidilfitri. Maknanya Nabi tak balik ni. Nabi memang duduk di masjid 10 hari. Dan tidak dapat dinafikan bahawa itikaf selama 10 hari, 10 malam sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah merupakan cara itikaf yang terbaik, paling lengkap, paling sempurna, the best kita kata. Namun begitu, jika seorang tak mampu atau belum mampu nak buat macam tu, dia boleh melakukan itikaf mengikut kemampuan. Seperti mana kita dah nyatakan, orang kerja macam mana, macam tu. Nak hantar anak pergi sekolah lagi macam mana. Jadi, sebab dalam Islam ni dia ada prinsip berkenaan dengan perkara ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah SWT berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ni dia tak bebankan seseorang melainkan apa yang terdaya oleh dia. Dan sabda Rasulullah SAW, wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh kamu melakukan suatu perkara, lakukanlah mengikut kemampuan kamu. Riwayat Bukhari, Muslim. Jadi kalau dapat buat the best 10 hari 10 malam. Kalau orang dah pencen, kata tak ada buat apa dah, sihat, duduklah kat masjid tu. Duduklah 10 hari semalam. Baca Quran apa siang hari, tidur sekejap dan sebagainya. Ada niat. Semuanya buatlah di masjid. Masjid pun memang 10 malam terakhir ni kebanyakan masjid buka. Boleh je, tak ada masalah. Tidur di sana. Yang penting jaga kebersihan, jangan kotorkan masjid. Jaga adab. Jangan habiskan masa pergi tengok drama pula dekat handphone tu pula. Duduk 10 hari tepi-tepi tengok gosip orang, gosip rumah tangga orang dan sebagainya, scroll kat situ. Rugilah. Kita nak duduk sana, kita nak concentrate betul-betul nak ibadah. Siapa yang boleh buat macam orang pergi ke Mekah, Madinah kan, fikir nak pergi ibadah je. Itu pun di tempat sendiri pun boleh buat. Jadi rukun itikaf, niat itikaf pada permulaan itikaf atau ketika memperbaharui itikaf. Kalau dia ni tak boleh nak 10 hari misal. Malam ni dia buat itikaf. Lepas tu dia balik. Dia habis itikaf dia keluar, dia nak balik rumah dah. Dia tak boleh nak kerja ada. Esok bila ada masa, dia itikaf lagi. Apa itikaf ni apa? Apa rukun dia? Berniat itikaf pada permulaan itikaf atau ketika memperbaharui itikaf. Itu pertama. Kedua, diam diri dalam masjid. Sekurang-kurangnya sekadar tumakninah dalam rukuk atau sujud.
Orang yang bertikaf tidak seharusnya keluar daripada masjid kecuali atas sebab-sebab yang dibolehkan oleh syarak, oleh agama. Ketiga, itikaf mestilah dilakukan di masjid yang didirikan dalam solat berjemaah 5 waktu. Tapi lebih afdal jika seorang bertikaf dalam masjid yang didirikan solat Jumaat. Jadi amalan-amalan sunat ketika itikaf, banyakkan solat sunat, banyakkan baca Quran, banyakkan tasbih, banyakkan tahmid, banyakkan tahlil, takbir, istighfar, selawat kepada Nabi serta doa dia. Ringkasnya, lakulah apa saja bentuk ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pencipta. Kedua, bacalah atau pelajarilah ilmu seperti baca buku-buku tafsir Quran, baca kitab-kitab hadis, baca kisah-kisah para Nabi. Jangan baca kisah-kisah artis. Ini saya ada nak tegur sikit untuk diri saya sendiri jugalah. Untuk orang yang beragama Islam. Bulan Ramadan ni tak payah share lah. Banyak saya share pasal movie, pasal series. Tak payah berhenti. Tak perlu. Berhenti kejap lah. Berhenti kejap. Tak kira lah movie baru ke apa. Tak perlu. Saat dia keluar kat kita punya apa tu new feeds tu kan. Kita selalulah hide. Rasanya bulan Ramadan ni lupakan lah. Nak pula 10 malam terakhir ni tak payah bagi tu. Apa tak cerita yang ada tu pula? Cerita yang ada pula adegan-adegan yang tak bagus pula. Kita duk iklan-iklan. Bulan Ramadan yang mulia ni kita tinggalkan lah. Kalau boleh tinggal terus pun lagi bagus. Jadi kisah-kisah para Nabi, belajar buku tafsir, baca kitab-kitab hadis, baca kisah-kisah para Nabi dan juga orang-orang soleh serta ilmu-ilmu agama yang lain seperti fiqh dan sebagainya. Kalau kita habiskan masa duk tengok movie saja, masa untuk menuntut ilmu tu kurang lah. Jadi buatlah suatu benda yang membawa manfaat. Memanfaat. Bukan kata tak boleh tengok, tapi bulan Ramadan ni kita slow down lah. Apatah lagi kita bawa kepada orang, cerita kepada orang pula. Ajak orang lain pula. Sekarang masa ni banyak nak direbutkan untuk ibadah. Jadi amalan yang dibenci ketika itikaf ialah sibukkan diri dengan perkara yang tidak berfaedah. Sama ada ucapan atau perbuatan. Pergi gosip pula kat masjid. Pergi scroll pula Facebook ke apa ke semua dalam tu media sosial tu. Pergi tengok masalah rumah tangga orang lah, masalah rumah tangga orang ni. Begitu. Buang masa. Yang kedua, membisu dan tak mau bercakap kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu pun juga satu kesalahan juga. Berlebihan pun tak boleh juga nak bergosip. Terus tak nak cakap pun salah juga. Dalam sebuah hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah melarang seorang sahabat yang bernama Abu Israel daripada berbuat demikian. Dia tidak mahu bercakap dengan orang. Langsung pun tak boleh juga. Maksudnya bercakap ada keperluan tak ada masalah. Nak berbincang-bincang tentang agama pun tak ada masalah. Cakap jangan ganggu orang. Perkara yang boleh dilakukan ketika iktikaf, keluar masjid kerana hajat. Nak pergi ke toilet ke tentu sajalah boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza iktakafa yudni ra'sahu fa urajjiluh wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin nas. Rasulullah SAW apabila beriktikaf baginda hulurkan kepalanya kepadaku lalu aku sikat rambut dia. Baginda tidak masuk ke dalam rumah kecuali jika ingin menunaikan hajat sebagai seorang manusia. Riwayat Abu Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Keluar masjid untuk hantar keluarga. Perkara ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW oleh isterinya Sofiyah radhiyallahu anha ziarah baginda yang sedang beriktikaf di masjid pada waktu malam. Setelah bertemu Sofiyah, baginda hantarnya pulang ke rumah. Kisah ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Boleh kita hantar isteri kita. Mungkin dia berhalangan untuk iktikaf ke, kita hantar dia ke rumah. Boleh, tak ada masalah. Ketiga, nak sikat, nak cukur rambut, potong kuku, bersihkan badan daripada kekotoran. Rasulullah diriwayatkan macam hari tadi, dia hulur kepalanya kepada Aisyah yang berada dalam rumah. Rumah dia dekat sebelah masjid dia. Untuk disikat ketika baginda sedang iktikaf. Ketika itu Aisyah sedang haid. Kisah ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Yang keempat, makan, minum dan tidur dalam masjid dengan syarat jaga kebersihan. Begitu juga orang yang bertikaf boleh pakai haruman. Boleh melakukan pekerjaan sedikit. Boleh sambut tetamu, bercakap hantar pulang, bercakap perkara yang berfaedah. Kahwin pun boleh. Mengahwinkan orang lain dan belajar serta mengajar semua boleh. Apa perkara yang membatalkan iktikaf? Keluar masjid dengan sengaja tanpa sebab walaupun sebentar.
Tanpa sebab tak boleh. Murtad tak boleh. Dia batal iktikaf. Orang gila mabuk haid nifas batal iktikaf. Bersubuh tak boleh batal iktikaf. Itulah sebenarnya antara perkara-perkara yang kita nak tambah sikitlah apa yang kita tak bicarakan hari itu. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan seperti mana kalau berhalangan kita buatlah ibadah mana yang kita mampu insya-Allah. Okey, taib itu saja insya-Allah. Nanti kita jumpa lagi pada pertemuan yang berikutnya. Teruskan beribadah. Mudah-mudahan Allah rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.